Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari murid-murid TKRS semua, tahun 4, 5 dan 6. Dan insyaAllah pada hari ini cikgu akan mengambil alih untuk uniform TKRS pada hari ini. Jadi untuk hari ini cikgu ingin ulang kaji berkenaan dengan jenis-jenis ikatan. Okey, dalam TKRF juga seperti pengakap, mungkin Puteri Islam pun sama mempunyai kemahiran untuk mengikat dan juga simpulan. Okey, kita teruskan dan insya-Allah kamu akan belajar berkenaan dengan simpulan dan juga ikatan. Cikgu harap kamu lihat kerana selepas ini kamu akan cuba untuk menjawab soalan yang akan cikgu berikan. Okey, kita teruskan. Untuk yang pertama adalah buku sila. Murid-murid ini adalah buku buku sila. Kalau kamu lihat nanti insya-Allah kalau kita dapat berjumpa di dalam sekolah, nanti bila dah bersemuka, cikgu akan bawakan tali dan kita akan sama-sama buat beberapa ikatan ini. Okey, baik. Yang pertama adalah buku sila. Kalau kamu lihat buku sila ni untuk menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz. Maksudnya kalau tali tu nak sambung sama saiz, sama besar, boleh gunakan buku sila. Okey, tak semua jenis ikatan sesuai untuk menyambungkan tali-tali inilah. Baik, biasanya untuk menyambung tali kemah, bungkusan hadiah, ikatan anduh dan ia adalah mudah dibuka. Okey, ini buku sila dikenali juga sebagai left over right and right over left. Kerana kanan ni akan pergi ke kiri, akan bertindih dengan kiri juga akan bertindih dengan kanan. Kalau kamu lihat, ini dia punya cara tali tu akan dimasukkan dan juga bergerak. Okey, yang ni bila dah jadi macam ni lah. Bila dah jadi macam ni. Dan ikatan buku sila ni dia mudah untuk dibuka semula. Okey. Baik, ini kita namakan apa murid-murid? Buku sila. Baik, kamu kena ingatlah ni apa tujuan dia, untuk menyambungkan dua hujung tali yang sama jenis dan saiz. Baik, yang kedua adalah simpulan pencuri. Bukannya untuk mengajar jadi pencuri. Tak murid-murid. Ini simpulan ini sangat sesuai untuk mengikat bungkusan dan bimbang ada orang lain akan membuka buku tersebut. Maksudnya guna untuk lebih keselamatan supaya orang lain tidak dapat membuka. Apabila orang tersebut mengikat kembali, ia lazimnya akan mengikatnya semula seperti ikatan buku sila. Jadi kalau ada orang yang buka, dan biasanya orang akan ikat gunakan buku sila. Okey, sini adalah kita namakan simpulan pencuri. Okey, macam ni keadaannya. Kamu lihat dahulu, kamu belajar teori dahulu. Nanti insya-Allah kita akan belajar secara praktikal di sekolah nanti. Okey, baik. Yang ketiga ni bunga geti. Apa murid-murid? Bunga geti. Namanya timpulan bunga geti. Okey, kegunaannya adalah untuk menyambung hujung dua tali yang berlainan jenis, berlainan saiz. Tadi yang sama saiz adalah buku sila kan? Nampak ni, hujung tali yang sama jenis dan juga saiz. Untuk bunga geti adalah untuk yang tidak sama saiz.
Okey, boleh murid-murid? Ni untuk yang berlainan saiz dan juga jenis. Okey. Baik. Yang seterusnya, okey, faham ni bunga gerti. Kalau kamu lihat, ni saiz yang lain, yang ini adalah saiz yang lain, ini saiz yang lain. Bila dimasukkan, kamu boleh cuba buatlah kat rumah. Kalau kamu tengok dia punya simpulan ikatan ni, kamu boleh cuba di rumah. Ataupun kamu boleh tonton YouTube macam mana ikatan-ikatan ni dibuat. Banyak. Kalau kat YouTube kamu lihat, memang banyak. Bila dah kat sekolah nanti dah mudah lah untuk kamu buat. Sebenarnya kamu dah cuba di rumah. Baik. Ini adalah apa murid-murid? Bunga gerti. Yang tidak sama saiz. Dan yang seterusnya, yang ketiga, tindih kasih. Tindih kasih. Ni namanya adalah tindih kasih. Apa fungsi dia? Untuk membuat ikatan, cikgu highlight lah senang. Nampak. Untuk membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut benda, binatang dan sebagainya. Untuk membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut benda, binatang dan sebagainya. Ni ikatan ni, tindih kasih ni adalah untuk buat ikatan yang pantas. Gunakan satu tali sahaja, buat bulatan, kemudian tarik ke atas. Sesuai digunakan untuk mengikat leher binatang dan sebagainya. Dia tak sampai menjerut, tak sakitkan dia punya leher binatang kalau kita letakkan leher dekat sini. Murid-murid, ini adalah namanya apa murid? Tindih kasih. Ataupun nama sendiri adalah bow line. Bukannya bow line. Baik. Yang kelima ataupun seterusnya adalah simpul manuk. Simpul manuk. Kalau kamu lihat keadaan tali itu, dibuat ataupun disimpul, diikat, ada barang tengah-tengah ni, kayu dan sebagainya, buluh dan sebagainya. Simpul manuk biasanya digunakan untuk mengikat. Berfungsi dia murid-murid, simpul manuk biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu, hujung pancang, kemah, botol dan sebagainya. Jadi kalau kayu tu licin, kita ikat gunakan simpul manuk supaya dia ketat dan tidak mudah tanggal. Nampak ni kat hujung kayu ni, hujung pancang ni. Ia mudah diikat, disimpulkan dan mudah ditanggalkan ataupun dibuka. Ni simpul manuk. Untuk mengikat kayu yang licin, botol kan licin kan. Jadi tali ataupun ikatan ni kita buat, dan dia mudah untuk diikat dan dibuka. Simpul apa murid-murid? Simpul manuk. Kemudian seterusnya, ni simpul manuk. Ni simpul manuk, ni contoh simpul manuk lah. Keadaan tali tu macam ni, bulat, buat dua bulatan. Buat dua bulatan. Kemudian tindihkan dia, masukkan dalam kayu ni, atas kayu ni, kemudian tarik. Ni macam ni. Masukkan dulu, kemudian mengikat dan tarik. Seterusnya adalah simpul belit lucut. Simpul belit
simpul belit lucur. Sesuai digunakan untuk mengikat bow atau binatang, contohnya kuda, supaya boleh dibuka dengan pantas. Boleh juga digunakan untuk turun dari atas pokok dengan menggunakan tali. Kalau daripada atas pokok nak turun, boleh gunakan simpulan belit lucur. Okey, boleh. Ini namanya simpul belit lucur. Baik. Ni yang kedua terakhir. Okey, ni yang terakhir. Okey, sheep shank. Sheep shank digunakan untuk memendekkan tali tanpa perlu memotong tali tersebut. Maksudnya tali tu panjang, nak dipendekkan, gunakan timpulan sheep shank nama dia. Ia juga boleh digunakan untuk menegangkan tali, contoh tali kemah, tanpa perlu membuka ikatannya di bahagian hujung tali. Ia boleh disimpulkan di bahagian tengah tali tersebut. Jadi gunanya daripada tengah tali tu, simpulan sheep shank ni kita buat untuk memendekkan tali dan tanpa perlu memotong tali tersebut. Rugilah kalau potong tali tu, susah dah nak sambung. Okey, lebih baik kita gunakan kaedah sheep shank ni untuk memendekkan tali tersebut lah. Gunakan simpulan sheep shank. Okey. Dan yang terakhir adalah simpulan pengail. Kenapa nama simpulan pengail? Sebab digunakan untuk menyambungkan dua tali yang halus, licin, seperti tali tangsi. Tali tangsi, nak sambungkan tali itu mungkin gunakan kaedah lain, licin, digunakan simpul pengail ataupun simpul himpit. Okey. Sesuai digunakan untuk menyambung dua tali yang halus dan juga licin seperti tali tangsi. Okey, faham tak murid-murid? Ada lebih kurang 5 ataupun 6 ataupun 7 simpulan yang kamu tahu dahulu untuk hari ini. Okey, cikgu harap kamu ingat simpulan-simpulan tersebut dan insya-Allah kamu boleh buat soalan yang akan cikgu tanyakan selepas ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.